Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okay, awak boleh buka mikrofon dan juga kamera ya. Ada yang boleh bagi respon? Selamat sejahtera. Selamat tengah hari. Selamat sejahtera, Okay, Cikgu. terima kasih Hafizan. Okay, cikgu nak tanya, semua dapat tengok tak slide? Dapat tak? Dapat tu, dapat. Okay, bab berapa? Bab 14. Tajuk? Sokongan dan pergerakan dalam manusia dan Okay, so hari ni kita akan belajar. Sebenarnya awak dah belajar untuk bab A, bab B cikgu tak pasti. Bab B dah masuk ke belum bab 14? Wakil, Jason? Jason? Belum. Okey, belum. Eloklah tu dah. Kita sama-sama belajar untuk bab A. Okey, sebagai ulang kaji. Kita bukan sekadar belajar tentang manusia, kita juga belajar tentang haiwan, tetapi bukan dalam tumbuhan, walaupun tumbuhan juga merupakan benda hidup. Okey. Mula-mula sekali kita perlu memahami pergerakan dan sokongan. Dia ada dua kategori, bukan kategori, pecahan, pergerakan dan juga sokongan. Apa itu pergerakan dan apa itu sokongan? Okey, pada manusia dan juga haiwan. Okey, pertama tengok kat sini nota cikgu ni, keperluan pergerakan dan sokongan. Okey, pergerakan adalah cara bagaimana seluruh organisma bergerak. Jadi sebab itulah kita topik ni tak masukkan tumbuhan. Sebab tumbuhan memang dia bergerak. Dia menjala kan. Tapi tak adalah bergerak terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan, tiba-tiba awak tanam pokok kat sini, pokok tu dah tak ada, pergi tempat lain pula. Okey, manusia dan haiwan perlu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk keperluan asas dia lah, seperti makanan dan juga perlindungan lah untuk mangsa-pemangsa kan. Dia perlu larilah daripada pemangsa dia. Okey, mencari pasangan. Okey, dan untuk tujuan mencari pasangan untuk tujuan pembiakan dan juga menyelamatkan diri daripada pemangsa. Itu untuk haiwan lah. Okey, haiwan memerlukan struktur sokongan untuk mengekalkan bentuk mereka. Jadi untuk poin ketiga ni dah masuk tentang sokongan. Jadi sokongan ni sebenarnya kata kunci dia adalah struktur. Jadi struktur kita merujuk kepada apa kelas? Kelas kepada apa? Siapa boleh jawab kat sini? Tadi apa nama? Aiman Syahir. Sanjana. Boleh bagi tahu tak apa itu struktur sokongan? Yang awak faham? Ya cikgu. Ya, siapa dia tu? Syahir ya? Aiman Syahir. Aiman Syahir. Ingat nama awak sebab dekat-dekat dengan Adam Aiman. Adam ada tak hari ni? Adam tak ada. Awaklah ganti Adam. Okey, apa yang awak faham tentang struktur sokongan? Yang awak rasa terlintas dekat fikiran awak. Apa dia?
Dia struktur. macam bahagian struktur yang support tulang-tulang Ya, lain. macam tulang lah kan. Jadi pergerakan ni dan tulang ni dua-dua sekali kita belajar. Sebenarnya ada lagi satu ya, otot. Okay, itu semua kerjasama bersamalah. Tulang, otot. Okay, sebelum ni apa yang faham tentang tulang? Tulang ni penting untuk apa sebenarnya? Rangka kita. Untuk bagi rangka kat kita kan? Untuk bagi rangka badan kita, betul tak? Tapi tulang ni bukan untuk pergerakan. Okey, dia hanya untuk memberi bentuk sahaja. Okey, pergerakan lebih kepada otot-otot lah. Okey, pada manusia dan haiwan, sistem sokongan diberikan oleh rangka. Okey, ada 3 jenis rangka. Okey, awak ada, kita ada rangka hidrostatik. Okey, contoh kat situ dia bagi adalah bulat beluncas. Okey, merupakan tekanan pada ruang yang dikelilingi oleh otot pada bendalih badan. Okey, contoh lain, lintah, cacing tanah. Okey, kata kunci dia adalah bendalih badan. Dia macam depend sangat pada bendalih yang ada dalam badan dia. Kalau dia kering, boleh tak dia sokong? Tak boleh kan? Sebab perkataan hydro sendiri adalah berasal daripada air. Air adalah cecair. Okey, dia memerlukan cecair dalam badan dia seperti bendalih lah. Okey, jenis yang kedua adalah rangka luar. Contoh ketam lah. Okey, terdiri daripada bahan yang tega ni kuat seperti kalsium dan juga kitin. Okey, udang. Okey, kalajengking, belalang. Dan yang terakhir sekali macam kita lah manusia, kita ada rangka dalaman. Okey, sebab tu nama dia rangka dalam sebab tulang kita berada di dalam. Okey, bukan berada di luar ya. Ni rangka luar, dekat luar. Okey, rangka dalaman yang terdiri daripada bahagian tulang dan juga bahagian tulang rawan. Bahagian tulang rawang dan juga bahagian tulang. Okey, bahagian tulang rawan ni ada beberapa bahagian lah seperti struktur hidung kita tu kan bahagian tulang rawan. Okey, ada juga kalau dah tak ada tulang rawan dekat hidung awak sampai sini je lah, sampai yang macam tengkorak ni. Okey, ada lagi tulang rawan. Macam kalau dekat ayam kan bahagian dada dia tu kan yang warna putih tu. Okey, itulah tulang rawan. Okey, contoh lain katak, burung, buaya. Okey, kita akan memahami pergerakan. Ni mesti tajuk lagi. Okey, struktur rangka manusia. Dia terdiri daripada 2 iaitu rangka paksi dan juga rangka appendage. Okey, rangka paksi pula terdiri daripada tengkorak, turus vertebra iaitu saraf yang mengandungi saraf. Turus vertebra ni adalah awak punya tulang belakang mengandungi saraf. Okey, sangkar rusuk iaitu terdiri daripada tulang rusuk dan juga sternum. Sternum yang berada di tengah-tengah tu yang mencantumkan 2 tulang rusuk. Okey, yang kedua itu rangka paksi. Untuk rangka appendage, awak kena ingat ya sebab ni ada ditanya dalam soalan objektif. Okay, rangka appendage terdiri daripada lengkungan pektoral iaitu scapula dan clavicle ni kedua-duanya adalah nama-nama tulang yang awak akan belajar sekejap lagi. Okay, anggota hadapan terdiri daripada humerus, radius, ulna dan juga tulang tangan. Itu pun nama tulang juga. Okay, lengkungan pelvis. Pelvis ni bahagian punggung dan juga anggota belakang iaitu
femur, tibia, fibula dan tulang kaki. Sebenarnya kelas BM dia banyak, istilah BM dia banyak translate daripada istilah BI. Macam ni anggota hadapan ni forelimb. Yang ni adalah hind limb, anggota belakang. Okey, anggota hadapan ni sebenarnya daripada bahu awak sampai ke hujung jari awak. Maksudnya tangan. Itulah anggota hadapan. Okey, anggota belakang pula bermula daripada awak punya peha sampailah ke hujung kaki. Itulah anggota belakang. Okey, apa itu tengkorak? Tengkorak terdiri daripada struktur kranium di mana tengkorak kita, nampak tak struktur yang macam garisan-garisan kat kepala ni? Nampak tak kelas? Kelas? Ada yang boleh bagi respon? Nampak tu. Macam peta kan? Macam peta negeri Kelantan, Selangor, Kuala Lumpur, betul kan? Okey, yang awak nampak macam garisan ni sebenarnya ada, dia adalah tulang-tulang yang berbeza ya. Dia ada 8 keping tulang yang bercantum bersama. Okey, sejak kita lahir lagi lah. Okey, nama dia adalah tulang kranium. Okey, tulang muka pula terdiri daripada 14 tulang. Awak nampak je muka awak macam muka dah kan? Tapi ada 14 tulang sebenarnya. Okey, untuk tulang kranium sebenarnya masa lahir dia tak bercantum sepenuhnya sebab dia macam bagi ruang untuk otak kepala tu berkembang. Kalau dia bercantum, lahir-lahir dah bercantum, nanti bila otak berkembang, dia akan menekanlah struktur kranium tak jadi bulat lah, maksudnya jadi jadi macam dia bentuk tak sekata bulat macam ni. Okey, sebab itulah masa bayi yang baru lahir kan awak tahu ubun-ubun. Kan bayi kan ada ubun-ubun kat tengah kepala dia tu kan. Kejap kelas. Apa yang height ni? Okey, sekejap ya. Okey, semua nampak cikgu tak? Geoffrey, nampak cikgu tak? Nampak cikgu, nampak cikgu. Okey, kan masa bayi kan dia ada tengah-tengah ni ubun-ubun kan? Kalau awak perasan bayi yang baru lahir, awak sekarang dah tak ada dah. Kan dia macam berdenyut-denyut masa dia lahir tu kan? Okey, jadi itu dia belum bercantum lagi. Okey, bila dah besar sikit, dah beberapa bulan lepas tu dia dah start tertutup, dia ni lah tulang tak dia akan bercantum. Okey. Sekejap mana slide cikgu tadi. Okey, sampai sini kan. Setakat ni ada soalan tak? 4B macam mana? Okey tak? Okay. Okey, sekejap Okey, ini bahagian-bahagian dia, bahagian hidung. Okey, maxilla. Ni mandible. Mandible ni macam dagu kita lah. Okey, ligament dan juga hyoid. Okey, semua ni awak tak perlu ingat lah. Okey, cuma tahu tentang ini saja, kranium dan juga tulang muka.
Okey, turus vertebra. Okay, apa itu turus vertebra? Turus vertebra adalah tulang belakang. Okey, turus vertebra juga dikenali sebagai tulang belakang atau kita panggil sebagai spina ataupun spinal. Okey, spina. Sesetengah istilah sains dia ada banyak ya perkataan dia lah banyak. Okey, terdapat cakra rawan di antara dua vertebra yang bersendi yang bertindak sebagai penyerap hentakan, mengurangkan geseran dan membenarkan pergerakan antara vertebra-vertebra bersebelahan dia. Cakra rawan maksudnya antara vertebra pertama dengan vertebra kedua dia ada satu struktur yang warna putih macam itulah. Dia adalah cakra rawan supaya bila kita bergerak dia tak bergeser sesama sendiri. Dia akan menyerap juga hentakan dan juga mengurangkan geseran. Okey, ada bahagian-bahagian pada vertebra. Ada 4 bahagian. Okey, pertama kita panggil sebagai cervix, yang kedua thorax, yang ketiga lumbar dan yang terakhir sekali adalah sacrum. Awak boleh buat macam akronim awak sendirilah, perkataan awak sendiri. Macam kalau cikgu buat saya tak lalu sini. Saya cervix, T thorax, tak. Lalu lumbar, sacrum sini. Awak boleh buat macam-macam lah awak punya sendiri kan. Okey, cervix bilangan dia awak kena ingat setiap ni. Untuk cervix ataupun bahagian leher kita, vertebra cervix ada 7 bilangan dia. Okey, untuk vertebra thorax bilangan dia 12. Okey, bahagian lumbar ada 5. Dan terakhir sekali vertebra sacrum ni dia tak nyatakan berapa jumlah. Okey, sebabnya asalnya ada 4. Ni yang last sekali, okey. Cervix, thorax, lumbar, sacrum dan juga last sekali coccyx. Okey, 4 vertebra coccyx tadi dia akan bercantum. Okey, bersama membentuk coccyx. Okey, masa lahir dia belum lagi bercantum, tapi bila meningkat dewasa bahagian sacrum akan bercantum sesama sendiri dan juga bahagian coccyx akan bercantum sesama sendiri. Okey. Coccyx ni kalau dekat haiwan dia adalah tulang. Dia adalah ekor. Bukan sacrum ya, coccyx. Dan juga kat sini ada bahagian kat sinilah tempat di mana bahagian sacrum tu bercantum pada lengkungan pelvis iaitu tulang punggung. Okay, rasa-rasa boleh hafal tak jumlah ni? 7, 12, 5 dan 4 lah sekali. Okey, untuk sangkar rusuk, okey, terdapat kat sini bahagian dia adalah bahagian okey, terdapat 12 pasang tulang rusuk pada rangka manusia ni. Kita kira satu-satu ni. Satu ni kira sepasang lah. Okey. 2 pasang, 3 pasang dan seterusnya. Okey, 7 pasang tulang rusuk pertama yang bersambung terus dengan sternum kita panggil sebagai tulang rusuk benar. Dia bercantum ni. Tulang rusuk tadi bercantum pada sternum yang tengah ni, tulang tengah ni. Cuba awak rasa dekat dada awak, rasa tak tulang sternum? Dapat rasa tak? Kat tengah-tengah tu. Jadi tulang rusuk yang bercantum pada sternum tersebut kita panggil sebagai tulang rusuk benar. Kenapa? Sebab dia bercantum dengan sternum. Berapa bilangan dia? 7. Manakala 3 pasang tulang rusuk seterusnya yang terlekat bersama dan bercantum pada tulang rusuk yang ke-7 dipanggil sebagai tulang rusuk palsu. Yang ni, 7 ni palsu, 3 lagi kat sini. Okey, ni awak nampak tak? 1, 2, 3. Okey. Dia terlekat bersama dan bercantum dengan tulang rusuk yang ke-7. Tulang rusuk yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sampai sini adalah tulang rusuk benar. Okey. 8, 9, 10 ni adalah tulang rusuk palsu. Dia bercantum dengan tulang rusuk yang ketujuh. Manakala ada lagi kat belakang ni, ada 2 lagi adalah tulang rusuk yang terapung. Dia tak bercantum pada sternum dan tidak bercantum pada mana-mana tulang rusuk yang lain. Okey, kita tengok ciri-ciri asas vertebra. Okey, vertebra rupa dia antara vertebra cervix dengan lumbar dia tak sama, tapi basic dia macam ni lah, asas dia macam ni. Okey, macam muka manusia lah kan. Muka kita semua tak sama tapi basic ada mata, hidung, mulut dan sebagainya. Macam itulah. Okey, terdiri daripada spina saraf di mana tempat di mana pelekatan otot. Okey, spina saraf ni kalau awak rasa kat belakang awak rasa awak tekan-tekan kat belakang awak, itu adalah spina saraf yang awak boleh rasa sekarang ni. Cuba awak tekan-tekan belakang awak tu. Dapat tak rasa? Okey, kemudian awak ada lekuk saraf kat situ. Fungsi dia untuk melindungi saraf tunjang. Okey, cuara melintang sebagai sama macam spina saraf, tempat di mana pelekatan otot. Okey, sebenarnya struktur semua ni dia bercantum, tetapi dibahagi-bahagikan kepada beberapa bahagian kawasan macam spina saraf. Kawasan ni adalah lekuk saraf. Ini adalah cuaran melintang. Okey, bahagian sentrum. Bukan sternum ya, ini sentrum. Sentrum adalah kepingan tulang keras yang dapat menahan mampatan. Dia macam body lah, body untuk vertebra. Yang sternum ni yang berada dalam badan kita, kita tak boleh rasa dia. Kita cuma boleh rasa spina saraf saja. Okey, ni nama dia Prizigapophysis. Ini tak biasalah, yang familiar yang ni je. Spina saraf, lekuk saraf, cuara melintang dan juga sternum. Okey, fungsi dia untuk pelekatan dengan vertebra bersebelahan. Okey, dalam ni yang nampak lubang ni, sebenarnya dalam ni terdapatnya saraf. Okey. Salur saraf. Saraf tunjang kita lah. Okey, saraf tunjang akan melalui salur ini. Okey, dan dia akan bersambung dengan salur saraf vertebra yang lain. Jadi fungsi vertebra ni sebenarnya selain daripada memberi bentuk awak yang tegak, okey, dia juga melindungi saraf tunjang kita. Penting tak saraf tunjang? Penting tak saraf tunjang? Mana you all? Penting tak saraf tunjang? Lee Jolin. Jolin, penting tak saraf tunjang? Jolin tak ada ya? Okay, Farah, Raihana, jiran sebelah dia. Penting tak saraf tunjang, Farah? Ya cikgu, penting-penting. Kita baru belajar bab saraf ya sebelum ni kan? Saraf ni fungsi dia untuk apa ya? Saraf untuk menghantar impuls. Ya, menghantar impuls ataupun informasi lah. Contoh awak terpijak paku dan sebagainya kan? Betul tak? Okey, sambung lagi. Okey, ciri-ciri asas dah. Okey, bila awak dah faham tentang ciri-ciri asas, kita pergi pada spesifik. Yang pertama, tentang vertebra cervix yang ada 7 kesemuanya. Okey.
vertebra cervix yang pertama, ini pada leher kita ya. Yang pertama kita namakan dia sebagai atlas. Penting awak kena ingat. Atlas adalah tulang berbentuk gelang, okey, dengan muka sendi yang besar untuk bersendi dengan dasar tengkorak pada kondi occipital ni. Awak tak payah hafal lah, cuma tahu tentang atlas. Okey, dia mempunyai salur saraf yang besar, okey, spinal saraf yang kecil dan juga dia tiada sentrum sebab hanya nak sokong kepala awak saja, okey. Okey, sendi antara tengkorak dan atlas. Okey, atlas membolehkan kepala kita bergerak. Okey, ke atas, ke bawah, okey, kiri dan kanan. Okey, ini adalah rupa pandangan anterior adalah bahagian pandangan daripada bahagian atas. Okey, awak akan nampak macam ni lah. Pandangan atas dia, awak akan nampak spinal saraf dia tak berapa dalam macam yang tadi, betul tak? Kan? Yang ni. Saya nak buat ni. Okay ni ini kan tajam, betul tak? Spinal saraf ni kan macam tajam, mencucuk sebab dia nak lekat pada otot. Sedangkan untuk atlas, dia hanya sikit je. Cuba awak rasa kat bahagian leher awak. Banyak tak isi kat bahagian leher awak? Banyak tak isi? Otot. Otot dekat bahagian leher awak. Banyak otot tak? Gan? Ciu lah ciu. Ciu banyak otot tak dekat bahagian leher? Ya je. Ada banyak otot tak dekat bahagian leher? Bukan lemak ya, otot. Cuba ciu berasa kat belakang otot. Kat belakang leher ada tak rasa otot tu banyak ke sikit? Sikit. Sebab itulah dia tak perlu muncung sangat. Okey. Dan kat sini yang paling utama sekali, okey, bahagian atlas dia special tau. Atlas bahagian vertebra cervix ni dia special daripada vertebra lain. Untuk mengenal pasti dia ada ciri spesifik dia, iaitu dia mempunyai salur vertebra artery. Okey. Di mana dia menyalurkan juga salur darah, iaitu arteri ke bahagian untuk hantar darah beroksigen ke bahagian otak. Okey, dia ada. Untuk yang sebelum ni, awak jumpa tak perkataan ni? Salur vertebra artery. Ni yang umum ya, general. Dia tak ada, betul tak? Kebanyakan tak ada. Tapi special untuk bahagian vertebra cervix sahaja. Dia mempunyai salur vertebra artery. Okey, lain-lain samalah. Okey, dan inilah. Okey, seterusnya. Vertebra cervix yang kedua, nama dia axis. So, ingat yang ni. Yang pertama tadi atlas, yang kedua adalah axis. Terus save dalam otak. Dah save dah? Okey, yang kedua axis. Okey, vertebra cervix yang kedua adalah axis. Okey, juga ada salur vertebra artery. Okey, apa nama ni? Vertebra cervix yang ketiga hingga ketujuh. Inilah rupa dia ya secara umum. Cuma yang tadi special sikit. Yang pertama nama dia atlas, yang kedua nama dia axis. Dan mula daripada yang ketiga hingga ketujuh, inilah rupa dia. Dia vertebra cervix merupakan vertebra terkecil dan teringan. Sebenarnya awak banyak jumpa perkataan cervix, betul tak? Kan? Awak jangan keliru dengan cervix lain Cervix yang lain tu kita belajar untuk bab akan datang. Okey, mempunyai dua salur vertebra arteri macam kiri dan kanan lah. Untuk laluan arteri dan juga saraf. Bahaya ya kalau otak tak dapat oksigen dalam beberapa masa, beberapa saat, beberapa singkat je masa,
Okey, boleh menyebabkan kematian otak. Otak perlu sangat-sangat oksigen. Okey, kat sini vertebra thorax pula. Okey, vertebra thorax. Awak ada kat sini, nampak tak dia punya spina saraf dia lebih muncung, lebih runcing, lebih tajam. Di mana berlakunya pelekatan otot. Okey, di bahagian-bahagian dia sama macam tadi. Vertebra thorax mempunyai sentrum, salur saraf berbentuk bulat. Okey, spina saraf yang panjang yang menghala ke bawah dan dua cuaran melintang. Fungsi spina saraf dan cuaran melintang adalah untuk pelekatan ligamen dan otot. Okey, muka sendi pada kedua-dua sisi sentrum dan pada hujung cuaran melintang adalah untuk pelekatan pada tulang rusuk. Okey, kita pergi pada yang ketiga, iaitu kategori vertebra lumbar. Okey, ini adalah rupa dia, pandangan atas, anterior dan bahagian sisi dia. Macam ni lah. Okey, bahagian lumbar. Okey, bahagian lumbar ni dia ada speciality juga. Macam tadi untuk bahagian vertebra cervix mempunyai salur vertebra artery, macam ada aksesori extra lah, extra aksesori. Macam tu lah. Dia lebih daripada orang lain sikit. Dia kat sini ada modification dia sikit. Dia ada salur vertebra artery. Itu kita dapat mengenali untuk vertebra cervix. Manakala untuk vertebra thorax, dia punya spina saraf dia ni panjang. Okey, panjang, muncung macam ni. Okey, meruncing ke atas tu, panjang. Tu dia je special untuk dia. Okey, untuk lumbar ni pula, dia punya keistimewaan, kelainan dia daripada vertebra lain adalah bahagian apa? Siapa boleh jawab? Pak A, awak dah belajar ni, cikgu dah ajar kat dah. Apa beza vertebra, macam mana nak mengenali vertebra lumbar? Okey, nak cari nama siapa ni? Dayana Imanina. Macam mana nak kenal vertebra lumbar? Dayana. Dayana tak ada On saja. Okey, Chow. Chow Sin Yi. Ya, cikgu. Salah tak apa, cuba. Okey, macam mana kita nak tahu itu adalah vertebra lumbar? Kalau kita tengok dia, kita dah tahu dia dah lumbar dah. Dia tanya dalam objective question ni, soalan objektif. Dia bagi gambar, dia suruh kena pasti vertebra jenis apa. So untuk lumbar, macam mana awak dapat kenal pasti dia adalah vertebra lumbar? Okay, cikgu bagi kata kunci dia, besar. Apa yang besar? Sacrum. Ya, bahagian sentrum. Bahagian body dia ni. Okay, besar. Kenapa besar? Chow? Untuk menyokong bawah. Bahagian atas. Kan? Dia nak support, dia nak menyokong bahagian badan kita ke atas. Kan awak ada bahagian kepala, badan, kaki, tangan. Kecuali kaki lah. Jadi dia nak sokong bahagian atas untuk support dia punya upper part bahagian atas. Okay, sebab tu dia perlu besar. Kalau tak nanti dia patah lah kan. Bio memang tak boleh elak daripada kenapa struktur dia macam tu, sebab fungsi dia. Struktur dengan fungsi dia bersama. Okay. Dia ada kaitan lah maksudnya. Okay, kat sini adalah pelekatan antara vertebra lumbar dengan vertebra lain.
Okey. Melekat kat sini. Awak tengok tadi kan? Ni yang tajam tadi, spina saraf. Okey, cantum macam ni. Okey, lengkungan pektoral pula. Okey, cikgu ada masa sikit lagi dengan awak. Okey, lengkungan pektoral terdiri daripada daripada 2 tulang rangka yang lebih kurang sama dengan dan bercantum di bahagian tengah ventral. Okey, inilah bahagian-bahagian dia. Okey, setiap satu mengandungi 2 jenis tulang iaitu tulang scapula ni bentuk dia macam kita panggil macam menyerupai bentuk kipas ya, kipas. Kita boleh macam nak kipas lah, kipas sate tu macam tu. Scapula bentuk kipas dan clavicle. Clavicle ni kalau bahaya ya clavicle kalau accident tercedera boleh patah ni clavicle ni, ada efek juga pada kita punya ni lah pergerakan kita nanti. Okey, scapula atau tulang belikat berbentuk segitiga. Okey, yang inilah leper dan juga bersaiz besar. Okey, clavicle atau tulang kerangka berbentuk tipis dan sedikit melengkung. Okey, lengkungan pelvis ni, tulang punggung, okey, terdiri daripada 2 bahagian tulang yang bercantum dengan sacrum. Okey, di bahagian belakang dan symphysis pumice di bahagian depan. Ni bahagian-bahagian dia lah. Okey. Okey, setiap bahagian lengkungan pelvis mengandungi 3 ruas tulang iaitu ilium, ischium dan pubis. Tu tak masuk exam. Awak tahu tentang ni je lengkungan, nama dia lengkungan pelvis. Okey, untuk acetabulum atau lesung merupakan tempat persendian dengan kepala tulang femur. Okey, nota ni ada dalam awak punya Google Classroom ya. Okey, sendi pula. Sendi adalah tempat di mana 2 atau lebih tulang akan bertemu. Okey, 2 jenis sendi yang utama iaitu sendi aksel yang membolehkan pergerakan dalam satu arah sahaja iaitu sendi siku dan juga lutut. Maksudnya pergerakan dia dalam 180 darjah saja ya. Cuba buat kat tangan masing-masing dekat siku dengan lutut kan. Manakala sendi bola dan soket, awak kena hafal nama sendi ni. Satu sendi aksel, contoh siku lutut. Yang kedua bola dan soket. Bola dan soket ni dia membenarkan 360 darjah, membenarkan pergerakan tulang dalam kesemua arah secara bergilir. Okey, boleh bagi contoh kat cikgu tak? Bola dan soket. Untuk aksel, siku dan lutut. Contoh dia adalah, ni salah contoh. Lutut mana boleh ke semua arah kan? Contoh ni salah. Okey, awak boleh bagi contoh dekat awak punya pergelangan tangan. Okey, pergelangan tangan awak. Okey, boleh nampak cikgu tak? You all boleh nampak cikgu tak? Kelas? Nampak you. Boleh you. Nampak you. Nampak kecil Nampak kecil Ya, ya. Okey, kalau nampak kecil cikgu stop dulu. Ni, present. Awak tengok cikgu. Sekarang nampak besar ke nampak kecil? Besar, besar. Okey, besar kan? Okey, pergerakan ke semua arah. Tadi apa nama dia? Sendi apa? Sendi bola dan soket. Okey, bagus Kahi. Bola dan soket. Cuba buat tangan macam ni. Itulah 360 darjah. Okey, bahagian mana lagi 360 darjah? Ujes? Ujes, awak ada tak? Okey, cuba. Kat mana lagi bahagian yang 360 darjah sendi awak? Buku lari kat kaki. Pandainya awak. Siapa yang cakap tu?
Okey, betul. Kelali dekat kaki 360 darjah. Itulah bahagian-bahagian badan kita sebenarnya ya. Um, hmm, sekejap. Jangan tengok contoh yang bawah ni ya. Nanti cikgu edit balik. Salah ni. Okey, sokongan dan okey, lagi sendi, struktur sendi. Okey, sendi di mana dua tulang. Okey, kat sini. Okey, dan ligamen. Apa itu ligamen? Ligamen menghalang tulang daripada terkeluar daripada tempat dia. So, tulang pula. Ligamen dia akan mencantumkan, dia akan menghubungkan ligamen kapsul sorry. Ligamen kapsul menghalang tulang daripada terkeluar dari tempatnya. Kan bahagian apa, kalau tulang ayam kan dekat bahagian peha dia tu kan, yang makan drumstick tu kan, ujung dia tu kan ada bahagian putih tu kan, tu ligamen kapsul tu. Okey, kemudian mana ni? Okey, dalam tu terdapatnya membran synovial. Okey, membran synovial ni dia akan merembes, fungsi dia adalah untuk merembeskan cecair synovial yang terdapat di lesung. Okey, rawan. Oh, sorry. Yang drumstick warna putih tadi itu adalah rawan ya, bukan ligamen. Okey, ligamen ni, ligamen kapsul ni cikgu terangkan kejap lagi kat awak. Okey, rawan ni yang warna putih yang ada pada dekat tulang drumstick awak tu. Okey, dia akan menghalang geseran dan bertindak sebagai penyerah hentakan, sama macam rawan yang ada di antara dua vertebra tadi. Okey, dalam tu ada cecair yang dihasilkan daripada membran synovial, nama dia bendalih synovial. Nama dia diambil daripada tempat dia dihasilkan. Dalamnya ada cecair. Bila kita meningkat umur ke umur semakin meningkat umur, tua, okey, penghasilan bendalih synovial akan automatik dia akan berkurangan sebab faktor usia. Okay, dia bertindak sebagai pelincir. Okey, fungsi ligamen dalam pergerakan. Okey, ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. Awak kena hafal tu. Cikgu pun tak ingat kadang-kadang, confuse ligamen dengan lagi satu tu. Ligamen, awak ingat macam ni. Awak ingat tu kepada lang. Okey, tulang. Kan, tulang-tulang. Tu kepada lang ada L kat tengah. Jadi L tu adalah ligamen. Boleh? Boleh ingat tak? Dalam tulang ada L. L adalah ligamen. Okey, terdiri daripada gentian dan gentian yang kuat dan elastik. Okey, elastik tu ya. Ini lagi satu tendon. Ligamen dan tendon. Jadi ligamen, ingat tulang ke tulang. Jadi dia menghubungkan tulang ke tulang. Dia macam peganglah tulang antara tulang pertama dengan tulang kedua, diikat. Okey, tendon. Tendon pula menghubungkan otot. Otot muscle kita ya. Otot dengan tulang. Tulang dengan tulang, ligamen. Otot dengan tulang, tendon. Awak tengok sini. Otot kepada tulang. Ada banyak huruf T kan. Otot. T, 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 T lagi kat sini. Awak ingat tendon. T. Okay, yang tulang tadi, tu dengan lang ada L. L adalah ligamen. Awak ingat satu, automatik awak akan ingat tendon ni. Terdiri daripada gentian kolagen yang kuat dan yang tadi elastik, ligamen elastik, tetapi tendon dia tidak elastik. Awak faham kan apa itu elastik? Dia tak boleh macam, kalau elastik ni macam spring ya, kita tarik dia, kita lepas dia balik kepada pada keadaan asal dia. Okey, peranan otot dalam pergerakan. Otot yang bercantum dengan tulang dipanggil otot rangka. Okey.
Dan otot rangka wujud secara berpasangan dan bertindak secara antagonik. Okey, untuk otot ni cikgu stop dulu. Okey, kita stop sampai sini dulu. Cikgu bagi awak live quiz. Untuk pergerakan manusia dan juga haiwan, kita sambung nanti. Okey. Cikgu tak sempat nak habis ni. Okey, semua sekali ada banyak juga ya. Okey. Okey. Sebab tadi sampai sini je. Okey, ada soalan tak setakat ni? Kita nak buat live quiz. Ada soalan tak? Awak dah belajar tentang jenis rangka. Okey. Okey, kita stop sampai sini saja. Untuk kelas awak sepatutnya habis pukul berapa ya? Pukul 2 ya? Maksudnya awak ada masa lagi, pukul 2:30. Ada masa lagi, cikgu nak awak buat live quiz. Cikgu send link dekat Telegram. Okey? Pelajar-pelajar? Kita stop sampai sini dulu. Nanti kita sambung nanti. Okey tak semua? Okey, terima kasih. Tapi awak jangan, awak kena alert dengan ni ya, Telegram. Cikgu share link untuk live quiz. Bukan dalam Google ya. Bukan dalam Google Classroom. Tapi dalam Telegram, cikgu akan share satu link untuk awak nak join quiz secara langsung. Okey, kita start sampai sini. Terima kasih semua. Kelas? Okey. Terima kasih, cikgu. Ya, terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu. Ya, sama.